Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang 12 kalau boleh try to speak. Kalau boleh tu 30 minit pun okey. Tapi kalau ada soal jawab ataupun ada continuation ataupun ada sikit soalan-soalan yang membina permintaan daripada sahabat-sahabat kita di luar yang dapat mengikuti percakapan ini, saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama-sama kita ni kita ada dua orang tetamu tuan-tuan dan puan-puan. Tetamu kita di dalam negeri kita bersama kita ni Cik Walid. Semua tuan-tuan dah tahu ke dia ni seorang kaunselor. So retired pensioner, now is an usahawan. Sebagai status usahawan ni tentu banyak idea yang perlu dia nak sampaikan. Dan bersama kita juga di sini special tetamu daripada luar negara, iaitu daripada Oman, Profesor Dr. Raja Masnah. So yang mana dia jadi pensyarah profesor di Universiti di Oman. So selamat datang Profesor dan juga Cik Walid. Profesor mungkin Profesor mendengar sajalah. If you feel anything you want to join in, you're welcome to join in, bro. So buat pengenalan ini pada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti perbincangan ringkas yang kita buat ini adalah berhubung dengan tajuk usaha mesti diteruskan. Ini tajuk dah. Tajuk dia very general. So insyaAllah, because we believe that today is better than yesterday, insyaAllah tomorrow is going to be better than today. So dengan erti kata, we must go on improving ourselves. No matter where you are, no matter where is our position, we must all the time keep on improving ourselves. InsyaAllah, with the belief that Allah yang akan memberi rezeki pada kita, kita hanya terus berusaha saja. Okey, saya melihat sekarang di Facebook, tetamu kita ada daripada Dr. Hilmi Al-Makadi. Dr. Hilmi Al-Maskati from Indonesia, from Aceh. Selamat datang Profesor Dr. Hilmi. Seorang usahawan juga ni. Ini dah masuk dalam Newsweek yang dulu ni. Semua ni orang hebat-hebat. Selamat datang pada Hafiz Hamzah. Okey. Dan of course Raja Masnah pun sedang memperhatikan. Okey, buat permulaan kita minta sikit lah sahabat kita depan ni, Cik Walid. Bagi sikit pengenalan Cik Walid about yourself. So that everybody can know something about you before we proceed on talking on this topic. Sila, Cik Walid. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Walid bin Abdul Hamid. Saya iaitu pensioner daripada Majlis Amanah Rakyat, MARA. Jabatan saya yang terakhir ialah Timbalan Pengarah 1 di bahagian pembangunan usahawan. And then selepas saya pencen, saya ada buat kerja konsultan sikit, ilmu yang diberi dari aspek counselling, kemudian motivation. And then kemudian dalam satu peringkat tu saya melihat rakan saya dalam bidang ekon ada buat kerja part time, kerja ekon ni. Lepas itu saya kata daripada buat kerja-kerja sementara yang sebagai part time ni lebih baik buat betul-betul saya pumpkan duit, saya kata. So saya pumpkan duit untuk mereka bisnes tanpa mereka ada modal saya, tetapi dalam bisnes apabila kita melihat faktornya ialah apabila saya mencari projek itu ada dianggap macam company punya, tetapi apabila mereka dapat projek dia orang duduk diam buat sendiri. So then saya kata kalau macam ni punya cara bisnes tak boleh lah. Dan saya kata minta keluar lah, sebab apa tidak ada honesty ataupun kejujuran, integriti dalam melaksanakan bisnes, sedangkan modal saya. So lanjutan daripada itu saya start saya punya bisnes sendirilah, di mana saya pump lagi duit ni kan. Cuma problem sekarang ni ialah satu, nak dapatkan pekerja pada waktu sekarang ni sukar, walaupun kalau kita lihat dekat Malaysia ni banyak institusi yang mengeluarkan tenaga mahir, tetapi nak dapatkan pekerja terlampau sukar. Yang kedua ialah melibatkan dari segi apabila saya nak buat jadi dealer kepada brand-brand tertentu seperti Daikin ke Media ke ataupun Essence,
terlampau suka dalam keadaan MCO sekarang ni, di mana saya tak dapat berhubung dan mereka juga mengatakan kena tunggu selepas MCO baru boleh datang jumpa mereka. So itu isu dia. Alhamdulillah. So sekarang ni nampak gaya usaha diteruskanlah untuk meningkatkan lagi keusahaan yang telah ditebur diri itu dalam mengendalikan keadaan yang MCO sekarang ni. Macam mana keadaan perkembangan dari segi untuk meningkatkan apa yang Cik Walid sedang dah usahakan untuk mempertingkatkan supaya ramai yang boleh memahami sikit lah. Dan bidang-bidang ni adakah dia mesti diteruskan walaupun MCO? Kadang-kadang rumah orang pun kalau aircon rosak kan macam mana, how do you help them then? Okey, dalam waktu MCO ni, dari segi servicing ni tidak ada masalah sebab dia satu keperluan. Dan daripada aspek dari segi kita nak pergi ke rumah pun tidak ada halangan, as long kita ada surat daripada polis, ya, kita boleh pergi ke mana saja untuk merentas kawasan pun boleh sebab kita duduk dalam dunia servicing, tak ada masalah. Jadi permintaan pun tinggi pada waktu MCO ni. Alhamdulillah. Sekurangnya the thing keep on moving lah, walaupun perlahan tapi bergerak sentiasa. Tetapi dalam keadaan macam ni, saya ingat mungkin kalau ikut-ikut tu banyak permintaan tapi pergerakan kita terhad. So dalam keadaan macam ni, bagaimana permintaan daripada segi orang klien yang kebiasaan? Macam mana Cik Walid usaha untuk mengatasi kalau mereka memerlukan bantuan? Adakah you startkan macam mana? Dari segi permintaan tak ada masalah. Permintaan banyak dan kita boleh comply. Cuma masalah macam awal tadi ialah saya nak dapatkan pekerja. Tak dapat. Itu masalah dia. Jadi kita tak boleh comply dari segi demand yang diminta oleh oleh pelanggan kerana kita tak cukup kaki tangan. So kalau ikut sekarang ni, kalau ikut apa yang Cik Walid cerita tadi, pengalaman dulu dengan sekarang, setelah mencebur diri 100% menjadi usahawan, berbanding yang dulu kita tak full blast as usahawan. Dari segi pandangan, cita rasa, ada tak berbeza daripada dulu sebelum kita full time dengan sekarang full time? Macam mana keadaannya? Can you share? Sebenarnya ada perbezaan. Kalau katakan sorry to say lah, masa saya dulu sebagai kita sebagai speaker, kita bagi motivation, persoalan, kan, kita nampak macam kita bercakap seperti it's a theoretical, kan, kita cakap macam segala-galanya macam hebat, bagus, bagi motivation, semangat. Tapi realiti dia apabila kita masuk dalam bisnes ini, ya, dah masuk betul-betul, kita nampak cabaran dia cukup hebat. Ya. Pertama dari segi how kita control kita punya duit masuk dan duit keluar, spending kita tu, kan. Dulu kita tak nampak, dulu kita beritahu ke orang cara macam mana nak control diorang punya bajet, kan. Cost estimating macam mana nak buat, on theoretical. On practical, kadang-kadang apabila kita buat cost estimating, kita bagi pada pada klien kita, terutama kemungkinan kita ni orang Melayu, apabila kita bagi pada cost estimating, satu pengalaman saya tu, ni share, dia punya rumah yang besar dekat Cyberjaya, beli rumah 1.5 juta dan dia pukul semua sekali. Tetapi apabila saya buat tuntutan RM6,209 till now, daripada bulan 8 tahun lepas, dia tak mau bayar sebab dia kata Cina cakap nilai dia cuma 4,800. Dan apabila saya tunjukkan saya punya kata orang BQ dia, kan, BQ pada dia, every expenses yang saya tunjuk, kalau bagi 4,500 saya untung RM40 saja. Jadi itu problem kita. Mungkin persepsi orang Melayu kepada usahawan Melayu ni masih lagi tak dapat berubah. So jadi sekurang-kurangnya memang berlaku perbezaan. Sebelum kita 100% into business, mungkin kita cakap pasal business, tapi kita belum lagi berada di dalam business. Itu merupakan pergerakan berlaku, kata perubahan mindset. So perubahan mindset ni bukan sekadar bercakap-cakap, bukan sekadar bercakap motivasi dan sebagainya.
Jadi Betul. Cik Walid, this is I'm talking the truth. Because sebagai usahawan, up and down is part of our life. But how we do it, but secondly, how we accept it after it happened. So you need a lot of mental, social, emotional, and cognitive maturity dalam melaksanakan sesuatu. So that kita hanya kekuatan, the inner drive ataupun kita resilient, right? Keep on moving forward. Jadi itu yang beza dia. Sekiranya kita menjalankan perniagaan, kita nak cakap pun takut juga. Kita cakap terlebih pula, terkurangkan dan sebagainya. Sentiasa di dalam keadaan waspada, memperbaiki. Itu yang terbaiknya. So rahmat, nikmat yang Cik Khalid terang tadi, is to me is what make you become more mature. In the sense that you improve your social emotional, mean you can stand tall again whatever difficulty that you are facing. Right? InsyaAllah, you believe you can make it. Walaupun sikit-sikit, kita percaya rezeki Allah bagi. Lama-lama jadi sikit. So dari percakapan saya ni, macam mana Cik Walid? Saya nampak Cik Walid dah nampak ceria, terbuka mata ni. What happened to you now? No, just to share macam ni, kalau dulu saya bercakap tentang keusahawanan on the theoretical side, now apabila saya dah masuk dalam keusahawanan kan, kalau saya bagi talk tentang keusahawanan, saya tidak rasa begitu sukar sebab saya sharing with my experience. When sharing with one experience, mana kita punya participant lagi nampak real apa yang kita nak sampaikan. Kalau dulu kadang-kadang kita nak bagi talk kan, saya ingat dulu apabila saya bagi talk kepada pensioner, masa itu saya tak pension, di bawah program Datuk Fadilah Kamsah, dan apabila saya bagi talk kepada pensioner daripada pengarah tu, walaupun saya dapat present dengan baik, tapi apabila saya balik, saya kata saya tak dapat menyatakan adakah betul aku tak pension lagi, kemudian aku cerita pasal pension. All those things saya kata macam bullshit lah aku cakap ni, cakap bagus kan. So sama juga orang bercakap tentang keusahawanan, kalau dia tak masuk dalam dunia keusahawanan kan, dia tak akan cakap benda yang dia boleh bombastik punya cakap, tetapi at the end kan, reality dia dah lalu tak jatuh dah bangun dalam keusahawanan tu kan. Jadi pada saya, apabila saya masuk dalam keusahawanan ni, baru saya tahu kan banyak benda yang sukar, liku-liku yang kena saya lalui lah, bukan sekadar cakap dan deliver kan. Bagus. Bila Cik Walid bercakap sedemikian, saya teringat perkataan yang digunakan bila orang cakap pasal design thinking. Right? Design thinking ni selalulah banyak diperkenalkan oleh American, Disney pun ni, very good. I'm fully aware of that. Dia menggunakan salah satunya, dia kata empathy. Empathy, it started with empathy. Dan bila saya buat coaching, saya menggunakan development coaching whereby we have both social, emotional, perasaan dan kognitif. We have both. Because normally ada dia tengok satu yang cakap dan thinking. But we split into two, orang kata two part. One social, emotional dan kognitif. Misalnya penyampaian Cik Walid sampaikan tadi, saya boleh mendengar perasaan apabila menyampaikan sesuatu dari sudut pengalaman. Satu, pengalaman yang berbeza sebelum jadi full time 100% usahawan, masa tu jadi penceramah. Sebab itu dalam social, emotional, cognitive, we say words are internally generated mirage. Kataan keluar dari hati, keluar pada mulut. Sebab tu lah orang kata kadang-kadang bila kita nak cakap, macam Cik Khalid cerita tadi, memang totally different. We are telling but we don't have the experience, two different things. But dia ada nikmat tiap-tiap dua tu. Yang ketiga yang saya mendengar bila Cik Walid cerita, walaupun sikit, walaupun bagaimanapun, Cik Khalid mula merasai yang kata nikmat jadi seorang usahawan. Okay? Ada sikit kelebihan. Selain daripada apa yang Cik Walid express tadi, daripada sudut nikmat jadi usahawan, apa yang Cik Walid rasa Cik Walid boleh share? Anything? Sebab saya mendapat ada satu kebaikan juga mungkin Cik Walid boleh share so that others can furthermore, mungkin ahli sahabat-sahabat kita daripada Indonesia kan, Dr. Hilmi Al-Makasdi ni, dia ni well known businessman ni, $1 billion people, can share also a bit of your experience by writing something. Sila Cik Walid. Okey, terima kasih Doktor. Dari segi pengalaman tu saya tak banyak Doktor. Rasanya rakan-rakan kita yang lain yang mendengar lebih lebih hebat kan. Saya baru kata orang mengangkat-angkat, especially kata orang saya memulakan bisnes ni dalam usia saya 60 tahun kan.
Walaupun dulu saya datang pada seorang keluarga usahawan juga, tetapi lepas saya pencen baru start saya punya bisnes kan. At the beginning buka bisnes ni sekadar untuk memenuhi waktu saya. Saya tak suka duduk diam. So saya start this business, tapi apabila saya start this business ni, umpama kata orang, wang kita dah masuk, kita takkan keluar balik. Dah pelajak masuk tu teruskan juga. Kan? Dia tak ada penyesalan. So kalau banyak orang bercakap nak bina usahawan ni waktu muda lah, memang betul. Tetapi tak salah juga kita bina usahawan ni waktu tua. Kalau kita tengok KFC pun, Saunders tu pun kata orang dia successful start pada umur 65 ke 66 kan. Dan a lot of people kalau dari sisi psikologi pun apabila kita start business daripada usia yang kata 45-50 itu kan, pertama dia bergerak bisnes dia melalui pengalaman, dan yang muda tu start bisnes bergerak dengan willing to take the risk kan. Jadi saya ni kata orang dalam usia macam sekarang start the business ni, kata orang just go on kan. And then bila the mistake dan kita dapat merasai usaha-usaha yang susah, yang sukar buat bisnes orang tu, saya pun sekarang baru saya nampak kan. Jadi kalau saya nak pergi talk tentang kesusahan pun saya macam nampak empathy itu lagi kan. Itu apa yang mereka rasai kesukaran itu, daripada aspek nak dapatkan pinjaman, aspek macam mana nak dapatkan permis perniagaan, aspek nak dapatkan supply. Sekarang baru saya nampak dia bukan satu benda yang senang lah. Umpama risk macam baru ni melalui phone aja, di mana saya telah habis dekat 15,000 untuk dapatkan unit aircon sebanyak dekat 25 unit aircon. Dan saya tak kenal orang yang nak sampai pada saya tu. Just on call aja, dan saya dah bagi dia 15,000. Dan ada juga rasa keresahan, tetapi at the end saya fikir business is about risk lah. Itu aja lah. Alhamdulillah. So saya boleh rasa intonation bila you cakap. Bila you cakap menyentuh tentang pembayaran tu, intonation you lagi tinggi. Menunjuk kata your expression reflected where you are. But anyway, you cakap penuh perasaan. Kalau ikut pengalaman pun ada daripada pembelajaran. Dan salah satu empathy, dia kata dia terletak pada ada 8 level, 8 step, 8 state. Empathy state tu ada 8. Right? Saya orang belajar NLP tentu lebih maklum. Iaitu banyak NLP dia, salah satu dia macam mana you cerita you punya internal state, keadaan you, termasuklah perasaan dan fikiran you. Ni masa you cerita kat saya tadi. Itu you cerita terlepas you lalui. Now sekarang you dapat melihat perbezaan sebelum you ada pengalaman dengan selepas jadi pengalaman. Baru you dapat rasakan bagaimanakah kita menyampai sesuatu, sedangkan kita korang dalam bidang tu mengharap orang depan kita belum tahu lagi boleh melaksanakan. Sebab penyampaian kita dulu berbeza dengan sekarang. Cik Walid yang cakap sekarang ni dia mantap sebab dipenuhi dengan pengalaman. Dengan adanya pengalaman ni tadi menyebabkan kita orang kata berasa lebih kadang I can stand on my own. I can find out. Walaupun you kata yang lalu kita tak boleh buat apa. But we can do something for the future. When come to the future, ini soalan interesting. Apa Cik Walid rasa nak tambah lagi supaya tingkat lagi perasaan sebagai usahawan. Kedua, kemuncak kejayaan tu anytime. Dia moving forward. It never step, maksudnya duduk tetap. So apa Cik Walid, the first step to go out and make yourself more better than before? Yang itu yang saya katakan, yang saya nak katakan itu bersedia untuk untuk menerima kesilapan yang saya akan lalui dalam keusahawanan ini. Dan kesilapan itu saya kena baikilah stage by stage. Umpama macam saya kata tadi untuk dapatkan bekalan aircon bukan senang. Sebab apa, syarikat-syarikat besar itu adalah syarikat-syarikat yang di monopoli oleh kaum lain, tapi itu bukan satu kelemahan. Sebenarnya kalau saya akan terus berusaha untuk minta, mungkin
atas usaha itu mungkin saya akan berjaya lah, kan. Sebab saya bukan nak jadi seorang, macam sekarang ni saya buat kerja servicing juga tau. Iaitu saya buat kerja servicing, saya panjat tangga kan. Banyak anak murid saya tanya, kenapa cikgu nak panjat lagi, dia kata, kan. Saya kata dengan dia orang, pertamanya saya nak recap balik skill saya yang hampir 20 tahun lebih saya tinggalkan, kan. Jadi untuk saya masuk dalam dunia kesewanan ni, saya kata aku kena melalui balik kerja-kerja yang technician harus buat tu, supaya apabila nanti besok apabila saya bergerak ke hadapan, apa yang dalam industri demand, saya tahu apa kerja yang nak dibuat. So sekarang ni kadang-kadang dia orang tengok saya panjat, saya tengok buat kerja memasang unit tu, dia orang kata macam risk lah, kan. Tapi saya tahu risk tu, tetapi saya kena melalui ini untuk satu ketika apabila I'm managing syarikat saya besok yang lebih besar, mana saya boleh bercakap dengan lebih mudah sebab saya dah melalui dia, kan. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Cik Walid, apa Cik Walid cakap tu, it is part of you. Itu merupakan dah kebiasaan dah Cik Walid. Yang what is interested, you are talking exactly on the topic that we are talking. Our topic is this, usaha mesti diteruskan untuk berjaya. Betul. So bila Cik Wahid menjawab jawapan itu menuju kepada hasrat untuk kita bincang further. Untuk maklumat sahabat-sahabat kita di sini, terdapat tetamu kita sini iaitu Profesor Dr. Raja Masnah from Oman. Pesyarah daripada Oman, tak apa cakap Melayu dia boleh faham. Cakap Arab pun dia faham. So Profesor, di sana sekarang pukul apa di Oman sekarang ni pukul apa Profesor? Sekarang ni dekat pukul 9 dah. Oh, Nak pergi kerja dah. So, cuaca macam mana panas kat sini? KL tempat saya ni redup macam nak hujan. Sini dalam hari ni dia dalam 19 degree centigrade sekarang ni, dan low high hari ni 28. Oh, okey lah. Dia tengah musim winter sekarang. So, winter. Tapi winter taklah sejuk lah. Malam dia macam mana? Malam dia sejuk juga? 20, 19 macam tu je. Okey lah, normal lah. Normal. Tapi kalau duduk di sana sekarang ni, you boleh jadi kata you ada duduk bukan 5 star, 1000 star. Tak payah buka bubur, nampak bintang. Tapi winter mungkin tak nampak bintang lah kan? Winter dia cuaca redup ke? Dia mendung, sejuk? Tak ada. Very blue sky, jarang mendung. Sebab hujan pun tak ada. Tahun ni belum lagi ada hujan. Masih lagi menunggu hujan. Cloud tu ada tapi belum belum sampai. So di sana macam mana di Oman keadaan sekarang ni, walaupun mereka pun mungkin MCO juga. So macam mana pergerakan dia macam kita di Malaysia ni juga ke, ada apa sikit perubahan ke Prof? Sekarang ni dia baru another 2 weeks of restricted pergerakan lah, macam border tak boleh cross border to UAE, other countries, dia tutup lah, land border tutup. Dan kalau supermarket pun dia macam 50% occupancy, dia macam let 50% of the people go in lah, means dia tak bagi penuh-penuh lah. Reduce. Macam parking lot tu dia tutup lah, some parking lot tutup, so make sure you cannot park your car lah kan. Ya. Okey, terima kasih Prof. Apa nanti kita buat hari lain Prof jadi more aktif dapat. But today I hope you relax and enjoy your tea and coffee. And nak pergi kerja ni. Okay, kalau Prof nak teruskan pergi kerja silakan, tak apa. Because but you can still listen. You don't have to worry, you can listen. Because the line is clear, we can hear your voice very clear. Macam duduk sebelah kampung kan, very nearby. Beautiful. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Raja. So now let's see back in this topic. Cik Walid, dua pengalaman Cik Walid dah. Sekarang ni Cik Walid ada pengalaman ketiga, iaitu bersama dengan saya, berbincang dengan saya. Dalam suasana percakapan kita di sini, tentu there are certain things spark into your mind. Right? There are things come up in your mind. Suddenly benda yang lama mungkin you rasa tak boleh nak buat, mungkin sekarang ni rasa why not I try to do it. Satu. Yang kedua, mungkin yang you buat sekarang ni you rasa you can do more. Okay, you boleh buat lebih lagi. Yang tiga, mungkin you rasa
Dulu you biasa buat sesuatu, you memerlukan bantuan orang. Sekarang ni you nak buat sendiri. Sebab you sebut, saya nak hidupkan balik semangat saya. Because my skill dulu ya buat aircon, betul? So bila you buat balik aircon sekarang, dalam keadaan sekarang dengan umur 60 dengan suasana MCO dan sebagainya, tentu perubahan berlaku dari segi support. Right? Kedua dari segi masa. Ketiga, you dah independent. Right? Daripada tiga pengalaman yang saya sebut tadi, pengalaman mana yang membina, menyuppahkan satu drive, input, orang kata biar apa tu, platform sebagai usaha nak mempertingkatkan daya maju seorang usahawan seperti Cik Walid. Apa kata Cik Walid? Macam ni lah doktor, kalau kita dah masuk usia dalam 60-an ni kan, untuk kata orang kita tangkas seperti anak muda tu, realiti dia tidak ada. Kita banyak kekurangan dah kan. Cuma tinggal semangat aja. Dan semangat ini mungkin oleh kerana saya tak boleh duduk diam kan. Saya boring duduk rumah, duduk aja kan, tak buat kerja. Jadi saya create something that I want to spend saya punya duit. Like say I started with 40-50,000 untuk bisnes ini, untuk saya buatkan diri saya sibuk. Dan kedua dia, oleh kerana saya mempunyai sijil ekon ni, kata orang kalau dulu tu saya orang yang pertama kedua mempunyai sijil dalam bidang kemahiran ekon ni. So apabila saya dah pencen ni, saya nak patah balik, adakah saya betul-betul skill yang seperti dulu dalam bidang ekon, yang saya punya anak-anak murid yang ramai dalam bidang ekon ni, dan setengah pada diorang pun sekarang ni berjaya, ada yang jadi jutawan. So it's part of that, just lalui kehidupan ini. Bukan cerita pasal nak jadi kaya, bukan tak cerita. Ini cerita kata orang just to pass my time, kemudian sibuk, dan kalau sampai satu peringkat saya nak serahkan dalam 4 tahun, 5 tahun, saya nak serah kepada anak muda untuk take over bisnes ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So you kata Cik Walid ada juga vision, right? So vision tu sebagai sesuatu yang memandu you nak pergi ke hadapan. Jadi saya tengok di Facebook ni sekarang ni mungkin saudara Dr. Hilmi Al-Makati daripada Aceh. Kiranya doktor rasa nak bagi sikit contribution, please write down something into my wall here, into my Facebook. Dan Puan Tina, silalah kalau apa-apa nak tanya ke apa, Puan Tina ni former government officer juga, dah retire semua. Dan saya dapati Dr. Smith, seorang kaunselor yang buat training, certified world class presentation. Dr. Smith, harap Dr. berehat dan sambil mendengar selotih kami orang biasa ni, cuba nak sembang-sembang. Kalau doktor ingin sumbang satu atau question, sila tulis. Sesiapa ingin ada sikit pertanyaan ke apa, sila tulis di sini supaya kita boleh kita bincang. Dan mungkin menjadi satu iktibar, satu input kepada orang baru nak berniaga ataupun orang yang dah lama dah berniaga. Walaupun kita rasa baru tapi kita punya umur dah season. Kita dah lama dah season. Walaupun season macam mana, we must move on. Kita mesti bergerak sebab usaha itu jadi ibadah. Kita buat sesuatu dengan betul dapat pahala. Sebab Allah yang memberi rezeki. Jadi tujuan saya cakap tajuk ni memang berkaitan lah dengan kita sembang sini. Sebab memanglah bila MCO ni banyak yang kita kena all the time be prepared, and kadang-kadang kita kena cari jalan juga macam mana kita nak meningkatkan walau mana susah dan senangnya sesuatu. So saya rasa eloklah sekarang ni dah setengah jam kita bercakap. Alright. So Raja, kalau Raja Masnah, can you speak? Can you say something before kita tamatkan? Ada boleh say something Raja? Can you share something if you are still here? Or mungkin you dah keluar? Alright. Okay, kita minta dah Cik Walid dalam short discussion ni about 20 minit or so, apa Cik Walid rasa ada kebaikan ke, sesuatu yang terbaik ke apa, appreciate something. What is the learning point that you rasa you dapat daripada perbincangan kita ni?
Okey, dalam pembincangan yang santai ni, pertamanya saya dapat apa ni, luahkan sikit perasaan saya lah. Sebagai seorang usahawan, lalu orang cakap usahawan muda kan, yang ini usahawan tua. Melalui apa ni, situasi kita orang dalam katakan tenaga yang tak begitu kuat, katakan, tapi semangat tu penting untuk saya teruskan saya punya bisnes saya, ya. Daripada aspek kata orang, kurang-kurangnya saya dapat share dalam platform macam ini, kata orang, perasaan saya yang kata orang, kadang-kadang nak buat kerja tu bukan yang senang, apa peringkat kita dah tua ni, kan. So a lot of things yang saya kena fikir kesihatan saya, ya. Tapi alhamdulillah kata orang, mungkin oleh kerana saya sibuk, Allah bagikan saya kesihatan yang baik lah setakat sekarang ni, tidak ada sakit, tidak ada kata orang kata jantung apa semua, tak ada. Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya sibuk fikirkan kerja-kerja, jadi tak ada masa untuk saya berehat, kan. Di samping tu saya juga tengah buat saya punya DBA, ya. Harap tahun ini saya dapat Viva, ya. Dengan cemerlang, hopefully, ya. Itu sebenarnya harapan saya lah. Yang last sebelum saya tutup mata, iaitu saya dapat doktorate saya. InsyaAllah. InsyaAllah pasal apa, you akan dapat hasil juga atas usaha yang you lakukan. Segala pengalaman you lalui itu memang berharga. Walaupun serendah-rendah mana pun tetap satu nilai yang tidak ada bandingnya sebab kita sendiri melalui. Yang kedua, insyaAllah sesuatu yang berusaha untuk mendapat, misalnya you nak menyiapkan you punya paper sebenarnya itu, insyaAllah is your journey. It is part of your life. Kalau kita tak buat sesuatu pun, it doesn't make any difference. When you do something, you keep your mind moving. Kita punya neuron bertambah. Kalau kita tak berfikir buat satu neuron kita tak diganti, yang kita jadi exhausted, letih, tambah-tambah letih. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi, walaupun last minute you dapat juga masuk, semalam tak dapat masuk. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya akan sambung lagi petang ni pada time 5.20 petang dengan beberapa orang kawan-kawan. Cik Walid, you also welcome, you interested, you let me know. Please share to your group, saya dah forward into you punya WhatsApp. You can share that WhatsApp to all your friends di dalam WhatsApp group you, kat Xmara, WhatsApp ke, because it's not easy. Ini pun peluang yang diberikan walaupun Cik Walid macam tak prepare, tetapi lama-lama you cakap makin lancar, makin smooth sebab idea tu mula datang mencurah-curah, tidak berlaku tersekat-sekat lagi. Right? Jadi saya minta you terus share, pasal lepas ni mungkin ramai yang tak dapat masuk. Right? Sekarang ni dalam MCO kita lah masing-masing ada cara masing-masing. Jadi saya ucapkan syabas juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Raja Masnah daripada Oman. Dr. Shakir. Ya. Okey, saya pun nak ucapkan syabas pada Dr. Shakir dan Cik Walid hari ini. I can see the growth mindset there, and saya doakan Cik Walid berjaya dalam Viva nanti, insya-Allah. Terima kasih banyak. Good news. Alhamdulillah. All the best. InsyaAllah. Kita pun berdoa mudah-mudahan Raja lagi berjaya di sana. Balik sini tolong kami lagi berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you for your time. I know your time very valuable. You tahu dah Cik Walid berapa kali saya cakap nak suruh Raja masuk ni. Bukannya senang. Masa dia tipis sangat. Tapi syabas, terima kasih. Dengan kerana Allah, hari ni hari yang special. Kita dapat tetamu yang jauh. Nanti kita teruskan di Sunday Raja. InsyaAllah. Not Sunday. It's Wednesday. Wednesday. Next week next Wednesday. Next week during my class. Alright. Can you WhatsApp to me the exact time? Okay. Your time and Malaysian time? Tak dia silap hari bulan pula. Tak sampai pula. Okay. Nanti the idea is I would like to invite you to my class. InsyaAllah. I will go in. Dengan my master students yang boleh sembang-sembang coach. InsyaAllah Prof. Yes. I will do. InsyaAllah. Thank you for your time. So we appreciate for your time. InsyaAllah. Mudah-mudahan lepas MCO ni mungkin saya pun boleh terbang pergi sana lah. Instead tu pergi di sana pula. InsyaAllah Prof. Thank you very much Prof. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu yang melihat sini. Alright. Mungkin kita boleh buat live juga Prof. Pada Wednesday depan. Kita live for Facebook boleh?
Boleh, should be okay. Okay, alright. Okay, saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang Profesor Raja Mazna, Cik Walid dan juga pada sahabat-sahabat yang daripada Aceh, Dr. Hilmi Al-Makati, daripada Puantina dan juga daripada doktor, right, iaitu Dr. Shri, dan juga kita tengok ni orang Johor, Ustazah daripada Johor, Fatimah Hassan, terima kasih. Okay, salam semua dekat kita punya orang kuat di Batu Pahat. Ini daripada Johor. Terima kasih. Please share, siapa yang dapat ni tolong share. Dan saya akan sambung lagi pada petang ni. Kalau Raja ada masa, you can join also, Prof. Dan juga Cik Walid, I like you to join also this evening 5.20. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Kita ucapkan terima kasih yang mana sudi datang. Please share. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Petang ni 5.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.